Ya, 18 Oktober 2024, kita akan siarkan secara langsung Belanjawan 2025. Secara langsung kita pancarkan dari bangunan Parlimen yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita akan bermula pada pukul 3 petang. Pastinya sebelum kita menyaksikan apakah antara pembentangan rang undang-undang perbekalan bagi tahun 2025, telahan dan juga tekaan berkenaan bagaimana peruntukan itu akan diagihkan kepada setiap kementerian yang terlibat dan juga diberikan peruntukan kepada sektor-sektor yang penting dan juga yang berkehendakkan dalam konteks ekonomi semasa. Malam ini kita memberikan tumpuan dalam konteks pertanian, keterjaminan makanan dan juga sektor agro makanan. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut, kalau kita gambarkan sekali lagi berkenaan Belanjawan 2024, sebanyak 6.17 bilion ringgit diperuntukkan untuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang mana peningkatan sebanyak 14.4% berbanding Belanjawan sebelumnya. Ini dipacu oleh kehendak dan juga keperluan untuk menyaksikan pelaburan kepada sektor pertanian dan keterjaminan makanan diberikan penumpuan yang selebihnya. Malam ini saya amat bersahati secara eksklusif kita bawakan dalam naratif khas bersama Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum, apa khabar Datuk Seri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri. Tak sampai 2 hari saja lagi kita akan menyaksikan pembentangan Belanjawan 2025. Pasti kita akan mengetahui apakah antara yang sudah dicadangkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan apa kehendak dalam sektor agro makanan. Tetapi sebelum kita berganjak kepada Belanjawan 2025, kita ingin mengetahui perkembangan terkini berkenaan sektor pertanian dan keterjaminan makanan, Datuk Seri. Perkembangan terkini, Ya. kita sekarang sedang menghadapi masalah cuaca, climate change, perubahan cuaca di mana Ya. banjir yang dijangka, hujan lebat yang dijangka berlaku pada bulan 10 di utara Semenanjung, ianya berlaku di awal bulan 9. Baik. Menyebabkan padi yang sedang masak di kawasan Mada dan luar Mada tenggelam begitu banyak dan tak boleh dituai. Baik. Kemudian berlaku pula air pasang yang begitu tinggi, Ya. yang menyebabkan perjalanan air ke laut itu tergendala, menyebabkan dia dipanggil banjir termenung. Banyaklah padi di kawasan Pendang dan di sekitar Alosta itu tenggelam dan ianya tak dapat diambil. Jadi itulah kita hadapi di peringkat awal sebelum Belanjawan ini, perkara-perkara yang tak dapat dielakkan kejadian seperti itu. Dan kejadian ini sudah tentulah akan menyebabkan berlaku pengurangan hasil padi pada tahun ini. Inilah yang menjadi satu cabaran kepada kita, dan cabaran ini dia datang sekali-sekala sebegini rupa. Okey. Itulah yang kita kadang-kadang datangnya hujan itu terlebat di luar jangka, di luar jangkaan yang dikatakan tadi bulan Oktober, tapi dia datang awal September. Ya. Di sebalik situasi luar jangka, saya kira dan kita faham pastinya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sudah merangka pelbagai perancangan. Alang-alang Datuk Seri sudah menyebut berkenaan tentang penanaman padi dan juga sektor padi tempatan. Ini penting kerana sebelum ini pernah dinyatakan oleh Datuk Seri fokus kementerian kepada penanaman padi di Sekincan dan juga cadangan untuk di Sabah dan sebagainya. Jadi kemas kini berkenaan aspek dan juga hasrat yang diinginkan oleh Kementerian Pertanian khusus kepada projek-projek yang sedang dibangunkan di kawasan terbabit. Ya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ada 2 sektor yang jauh lagi untuk kita capai. Yang pertama, sektor ruminan, iaitu penternakan. Kerbau, lembu, kambing dan juga bagi orang-orang non-Muslim, pork. Kita masih ketinggalan jauh dalam ruminan ini. Kita masih di sekitar bawah 20%. Kita import lebih 80%. Oleh itu kementerian ini akan menumpukan dalam bidang ini. Sekarang, tahun ini dan juga pada masa yang akan datang. Yang kedua sudah tentulah padi dan beras. Karena saya sebut tadi masalah cuaca, masalah pengurangan kawasan sawah akibat daripada buat pembangunan yang lain, sama ada perumahan dan sebagainya, tanah jerlus
dan ada yang tanah terbiar yang ditinggalkan apabila keluarga itu tak ada yang meneruskan membuat sawah padi. Kita kehilangan 20,000 hektar. Jadi semuanya ini akan berlaku kurangnya production padi di Malaysia ini. Tapi kita tidak boleh mengeluh begitu. Mesti kita mencari jalan. Di antaranya kawasan yang masih ada itu perlu diusahakan mempertingkatkan hasil. Saya dah bercakap beberapa kali di antaranya soal pembajaan, teknologi, mekanisasi dan sebagainya. Dan kita lihat kenapa kita sebut selalu alas kincan. Kerana di sini hasilnya sentiasa berada di sekitar 7 tan hingga 12 tan per hektar. Dan kita mahu di tempat-tempat lain mesti berusaha ke arah itu. Bila dicuba dibuat begitu berskala besar, ianya nampaknya berjaya. Tetapi kita tidak boleh berjaya sekali dibuat, kemudian kali kedua, bila tidak ditumpu, tidak diambil perhatian, dia kembali seperti biasa. Oleh itu, tumpuan mesti teruskan supaya berskala besar ini dan teknologi moden dan sebagainya perlu diteruskan. Yang kedua, kita mesti meneroka kawasan baru. Alhamdulillah, dengan kerjasama Kerajaan Sarawak diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak. Kira-kira 2 minggu yang lalu, dalam himpunan madani di sana, iaitu Kerajaan Sarawak sedia mengeluarkan belanja lebih kurang 500 juta untuk membuka kawasan sawah dan menjadikan Sarawak ini jelapang padi yang kedua bagi Malaysia ini. Sudah tentu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyambut apa yang disebut oleh Premier Sarawak itu. Kita akan memberi kerjasama yang penuh. Sama ada dalam bentuk peruntukan, dalam bentuk teknologi, dalam bentuk perbincangan. Kita akan bersama. Termasuklah kita dalam apa yang ada keupayaan kepada kementerian akan kita cuba gunakan semaksimal mungkin. Supaya menjadikan Sarawak kemudiannya Sabah nanti sebagai jelapang padi kedua. Menyedari hakikat Datuk Seri, keperluan perbekalan beras tempatan di peringkat nasional ini seringkali ditanyakan dan juga seringkali dibahaskan. Tetapi ada juga yang mencadangkan dalam konteks untuk penghasilan beras yang lebih baik, khusus kepada penanaman padi, adalah agenda reformasi kepada infrastruktur penanaman padi itu sendiri dari segi pengairan, penanaman dan sebagainya. Jadi apa komitmen dan usaha kementerian memastikan infrastruktur penanaman padi itu berada pada tahap optimum, Datuk Seri? Memanglah infrastruktur ini memerlukan perbelanjaan yang banyak, tapi ia perlu. Kerana ia adalah satu perancangan untuk masa depan. Kita bawalah di segi teknologi apapun, jikalau sistem pengairannya tidak sempurna, irrigationnya tidak sempurna, kita tidak boleh lakukan. Sekarang misalnya Mada telah dipertingkatkan pengairan. Kada juga mesti ke arah itu. Dan juga kita kena lihat kawasan di luar jelapang. Aida misalnya kita lihat hasil padi yang agak tinggi di seberang Perai. Begitu juga agak tinggi di seberang Perak. Agak tinggi di Besut. Ini semua bukan kawasan Mada ataupun kawasan Kada. Kawasan ini perlu juga pihak kementerian mengambil perhatian dan kerajaan secara keseluruhannya mengambil perhatian untuk meningkatkan infrastruktur, khasnya tali air dan sebagainya. Perlu dipersiapkan. Memang perbelanjaannya itu agak besar, tapi ianya mendatangkan hasil yang lama. Kalau kita berbelanja berbilion pun, tapi ia mengambil masa mungkin kepentingan 20, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Sebab itulah soal infrastruktur ini selalunya kita perjuangkan peruntukannya dalam RMK. Supaya menjadi tumpuan, supaya kita dapat ke arah menyediakan tanaman padi khasnya yang cukup pada masa yang akan datang. Saya yakin kalau pengairannya baik, termasuk kawasan Aida, kawasan Kada, yang kita tahu baru ini bila berlaku kemarau, kita tidak ada pam yang cukup untuk mengambil air daripada Sungai Kelantan, menyebabkan tergendala tanaman. Sebab itulah kita kena bergerak ke arah memperlengkapkan infrastruktur ini. Supaya pengairan dapat disempurnakan sebaik mungkin, kalau tak dapat sempurna pun, dan
tanaman padi dapat diadakan sekurang-kurangnya 2 tahun satu kali ataupun yang lebih baik 5 kali untuk 2 musim. Ya. Ya. Bagi sektor penternakan pula, Datuk Seri, apa antara hasrat kerajaan supaya menyaksikan industri penternakan negara dapat memenuhi keperluan tempatan, kerana kita masih lagi mengharapkan dan juga memerlukan konteks peternak-peternak tempatan dalam usaha memenuhi keperluan tempatan dan juga pengedaran makanan di peringkat tempatan, Datuk Seri? Kita di antaranya kekurangan, misalnya lembu lekau itu dalam bentuk hidup di sini. Oleh itu pihak kementerian mencadangkan supaya diimport lebih banyak anak lembu ataupun bakal lembu dibawa ke sini dalam jumlah yang banyak. Kemudian di situ kita memperbanyakkan cara, sama ada permanian beradas, sama ada cara natural dan sebagainya perlu diusahakan. Sebab bilangan lembu misalnya kambing itu agak berkurangan. Perlu dipertingkatkan. Yang kedua juga ternakan lembu ini, ternakan kambing dan sebagainya, dia memakan belanja yang tinggi. Sebab itulah kita lihat barangkali kena usah semua pihak termasuk makanan mereka. Makanan binatang ini. Memang pihak Mardi, pihak Universiti Pertanian, pihak universiti dan sebagainya membuat kajian berbagai-bagai cara untuk supaya makanan ternakan ini menjadi murah. Sebab kalau kita dengan makanan yang mahal, maka keuntungannya tidak seberapa. Mereka ternak hanya untuk menyembelih kenuri dan raya haji, untuk haji korban, maka ia tidak jadi dalam bentuk perusahaan. Dan kita lihat pula challenge yang kita hadapi ialah ternakan di Thailand, Myanmar dan di sekitar sempadan itu, mereka boleh jual dengan lebih murah. Oleh itu kadang-kalanya berlakulah smuggler melalui sempadan, cara yang illegal untuk dijual di sini kerana pasaran di sini lebih tinggi. Kalau cara melintas sempadan secara yang tak sah ini, dia akan menjejaskan penternak-penternak tempatan. Khasnya di Kelantan, di Kedah, di Perlis dan di kawasan utara. Karena binatang yang diseludup ini dia lebih murah daripada yang tempatan. Tapi kita tak dapat garanti di sudut kualitinya, penyakit dan sebagainya. Sebab itu kita mesti berusaha memperkuatkan kawalan di sempadan supaya penyeludupan ini dapat dikurangkan. Di samping itu kita kena usahalah memperbanyakkan ternakan yang di Malaysia ini. Memang langkah-langkah telah kami kemukakan kepada kementerian dalam dialog belanjawan dengan Menteri Keuangan baru-baru ini. Adalah beberapa jumlah yang kami pohon, tak bolehlah kita cakap ni sekarang, untuk ke arah meramaikan, memperbanyakkan jumlah binatang itu berada di Malaysia ini, khasnya di sebelah Semenanjung. Datuk Seri, seketika nanti kita juga akan melihat apakah antara hasrat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam konteks Belanjawan 2025. Semuanya seketika nanti, kita nak berehat seketika dan kembali dalam naratif khas pada malam ini. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat.
Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Bersua kembali, kira turun untuk Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 18 Oktober 2024 di Dewan Rakyat. Pada Jumaat ini, jam 3 petang kita bawakan secara langsung. Malam ini, Pra-Belanjawan 2025, saya bersama Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Datuk Seri, kita bercakap berkenaan Maha tempoh hari, merupakan pameran dan juga festival yang dikatakan yang terbesar untuk konteks dui tahunan. Maha Go Global adalah agenda yang dibawa dan difahamkan mencecah jualan sehingga 50 juta ringgit. Jadi ini kesempatan terbaik membawakan gambaran kembali berkenaan Maha yang baru saja usai dan menutup tirainya baru-baru ini. Ya, saya bila bercakap hal Maha ini, saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga. Terutama sekali kepada rakyat jelata, kepada semua rakyat, kepada seluruh kaki tangan kementerian KPKM, kepada seluruh kementerian-kementerian lain yang memberi kerjasama penuh sehingga target kita untuk mendapat pengunjung 3 juta ia mencapai sehingga 5.5 juta. Alhamdulillah. Satu yang menakjubkan kita akan kehadiran itu. Saya melihat di hari pertama lagi, saya dah nampak satu suasana yang agak berlainan kehadiran. Dan yang paling kemuncak pada hari Sabtu, sebelum sehari sebelum tamatnya Maha itu. Hari itu memang kehadiran yang begitu hebat sekali. Akhirnya itulah angka yang kita perolehi, 5.5 juta pengunjung dan jualan lebih 50 juta. Dan kita berjaya menandatangani MOU dan MOA bernilai 7.2 bilion. Dan semua pihak yang menjual, terutama sekali makanan, merekodkan penambahan jualan mereka yang begitu meningkat. Yang paling menggembirakan saya daripada segala-galanya itu, hal makanan, hal semua, iaitu seruan kita supaya kembali bersahabat dengan bumi, berkawan dengan bumi, mendapat sambutan. Jadi kita tengok di antara jualan yang tinggi kali ini ialah ternakan ayam, anak ayam. Yang jualannya lebih daripada 3.3 juta ringgit. Dan anak pokok hampir 2 juta ringgit. Dan menurut pengarah Department of Agriculture, katanya jumlah anak benih yang dibeli ini kalau ditanam lebih kurang sama dengan keluasan 800 ekar. Berarti rakyat sekarang ini apa yang diseru oleh kita supaya bersahabat dengan bumi, daripada di depan rumah kita misalnya menanam pokok bunga, tak apa nak tanam pokok bunga, kenapa kita tak selang-seli dengan tanaman cili, tomato, kacang bendi dan berbagai-bagai tanaman lagi yang sekarang ini secara hidroponik dan berbagai-bagai yang boleh ditanam di situ. Dan seruan ini kita nampak rakyat menerima. Itulah yang paling mengembirakan saya. Bukan soal 5.5 juta itu. Yang pentingnya yang paling laris ialah perkara yang
yang mereka kena usaha, kena buat dan seruan supaya kita membuat sendiri kebun-kebun kecil atau kebun-kebun besar. Ini nampak diterima oleh rakyat. Saya tengok hampir pengunjung lah 3-4 orang, kita nampak seorang akan bawa balik benih. Ya. Sama kedua-dua belah tangan. Kedua-dua belah tangan dan sebagainya. Itu yang saya tengok, saya perhati dan saya amat gembira. Dan kita dengan MOU dan MOA nilai 7.2 bilion ini satu pencapaian yang cukup baik dan menakjubkan. Kemudian pula Maha Go Global. Ini pertama kali, iaitu pihak 16 buah negara terlibat. Dan kita harap 2 tahun lagi banyak negara-negara yang akan terlibat. Dan kita nampak dia sudah menjadi satu himpunan rakyat atau pesta rakyat. Yang paling penting saya lihat di Maha ini, kenapa begitu ramai? Kebanyakannya datang dengan keluarga. Anak-anak amat terpikat melihat binatang. Khasnya lembu yang beratnya lebih 1 tan. Lembu sado. Lembu sado. Kemudian floating market. Sebab orang di Lembah Kelang tak pernah tengok floating market. Itu juga menjadi tarikan laman padi. Juga jadi tarikan banyaklah hal-hal pertanian dan termasuklah sunflower dan sebagainya. Semuanya ini bagi penduduk kota jarang mereka lihat. Tapi mereka datang dalam bentuk family. Dan juga pavilion daripada kerajaan negeri. Semuanya mencatatkan jualan yang baik dan sudah berkali-kali, dah kali yang berapa, sudah 6 kali berturut-turut Perak mendahului pencapaian pavilion terbaik. Dan semua pavilion mempersembahkan makanan negeri mereka, budaya negeri mereka. Jadi orang yang pergi situ, kalau dia menghabiskan masa 1 hari, dia tak berasa boring. Ada yang datang semula, besoknya termasuk daripada jauh. Yang daripada Kedah, ada yang daripada Johor, yang datang kemudiannya. Kalau dia pergi seorang, esoknya dia datang bawa kawan dan keluarga lagi. Yang itu yang kita harap diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Saya sebut tadi, di antara yang banyak dibeli ialah anak ayam. Dan juga anak-anak pokok. Dan dengan suasana harga barang yang tidak menentu ini, kalau dapatlah semua rakyat menyahut suruhan supaya dapat tanam sendiri di mana yang boleh. Sebab sekarang ni di kondo pun boleh. Dia ada sistem hidroponik dan sebagainya. Modern teknologi, tidak lagi pakai baja. Baja itu daripada air. Semuanya itu kita dapat melihat perkembangan ini. Dan kita harap hal sayuran dan sebagainya, rakyat sendiri akan bertindak untuk berusaha. Begitu juga munculnya kebun komuniti sekarang ini. Beberapa tempat di tengah-tengah kawasan perumahan, dan mereka buat kebun komuniti dan kerajaan bersedia untuk membuat bimbingan dan memberi bantuan untuk mengejutkan kebun-kebun komuniti ini. Sebab itu Datuk Seri juga tidur dan bermalam di Mai Sedap sepanjang tempoh Maha. Saya bermalam di Maha ataupun di hotel yang paling tepi dengan Maha. Sebab saya nak pastikan saya pergi yang paling awal, kalau boleh nak balik yang akhir lah. Dan alhamdulillah, saya lihat semua pegawai-pegawai kementerian hari itu berada di tempat mereka, bertugas sampailah habis tempoh. Jadi saya berpuas hati perjalanan Maha pada tahun ini. Walaupun begitu, tetap ada kelemahan di sana dan di sini. Berlaku kemalangan. Persiapan untuk kita menyediakan tempat solat Jumaat bila ditukar dengan segera, sebab tempat peresmian itu ada sedikit masalah, tapi semua kelemahan-kelemahan itu ditenggelam dengan kehadiran dan kejayaan yang lain. Tapi kelemahan tetap ada. Dan kita akan buat pembaikan pada masa yang akan datang. Tahniah juga diucapkan kepada Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan. InsyaAllah 2 tahun lagi untuk Maha edisi yang ke-2026. Itu berkenaan Maha. Datuk Seri, kita beralih terus kepada harapan bagi pembentangan Belanjawan 2025 atau disebutkan Rang Undang-Undang Perbekalan. Setiap kementerian pasti akan mengharapkan peruntukan yang diperincikan khas bagi kementerian dan projek-projek pembangunan di bawah kementerian. Untuk Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan, apa yang diberi fokus untuk peruntukan belanjawan tahun ini, Datuk Seri? Oleh kerana saya berada dalam kabinet, sikit sebanyak secara umumnya
menteri-menteri tahulah secara umum. Tapi tak boleh kita umumkan selagi tidak dibentangkan oleh Menteri Keuangan pada 4 petang Baik. pada hari Jumaat. Ya. Saya berkeyakinan peruntukan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan tidak kurang daripada tahun yang lalu. Itu saya harapkanlah. Dan kalau boleh ditambah lagi. Ditambah terutama sekali bahagian security makanan ini. Baik. Perlu kita perlebarkan. Dan juga sekarang ini hal security makanan, dia sudah bukan jadi bergerak secara silo. Dia bergerak secara dengan kementerian-kementerian lain. Ya. Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Wilayah, Community dan sebagainya. Baik. Jadi gabungan ini kita nampak insya-Allah hal keterjaminan makanan ini akan dipertanggungjawabkan bersama. Misalnya di Persin 9, Ya. Putrajaya, di bawah Satuan Peladang Ulu Langat. Ya. Mereka mengusahakan bersama dengan Kementerian Ekonomi, iaitu tanaman cili yang cukup berjaya. Ya. Mereka yang terlibat peserta itu lebih kurang 20 orang. Mereka dapat pendapatan antara 3 hingga 5,000 ringgit Ya. sebulan. Ini di antara bantuan misalnya daripada Kementerian Ekonomi. Begitu juga kementerian lain yang memberi tanah mereka, tanah velcro dan sebagainya untuk tanaman padi atau ternakan dan sebagainya. Artinya kita bergerak bukan dalam bentuk silo. Baik. Begitu juga kementerian yang menjaga hal komoditi sawit dan sebagainya. Ya. Kita juga berusaha supaya mereka juga dapat memberi tanah dan sebagainya untuk ternakan atau untuk tanaman green corn, jagung pada masa yang akan datang. Dan syarikat genting plantation Baik. telah memulakan secara yang agak besar di Perlis. Dan kita harap syarikat-syarikat gergasi lain akan mengikut jejak langkah itu supaya kita dapat pergantungan import jagung kita ini terlalu tinggi. Baik. Supaya kita kena sediakan juga di peringkat domestik, di peringkat di Malaysia ini. Ya. Sebab kalau jadi apa-apa kita tahulah sekarang ni geopolitik. Dulu kita hadapi masalah baja bila berlaku perang Rusia Ukraine ataupun konflik Rusia Ukraine, dan kita hadapi nafas menghadapi masalah pada waktu itu. Ya. Dan sekarang persediaan kita mesti lebih awal sebab soal geopolitik ni sekarang tidak menentu. Ya. Apa Datuk Seri atau kementerian mengharapkan peruntukan tambahan bagi peruntukan khas, contohnya dalam konotasi bencana yang dihadapi dalam sektor agro makanan dan industri pertanian? Bencana ni sudah ada peruntukan yang sedia ada. Ya. Dicampur dengan kita boleh mohon daripada Bernas di atas social obligation mereka. Ya. Dia ada juga dari segi takaful daripada Agrobank. Baik. Itu memang ada. Tapi kalau ia berlaku terlalu meluas, saya yakin pihak kerajaan akan memberi bantuan-bantuan segera dalam bentuk yang lain. Yang saya nak sebut tadi, tambahan kita perlu sangat dalam infrastruktur. Baik. Ini cukup penting. Sebab kalau saya sebut tadi macam di Kedah, kita hadapi masalah hampir satu musim kita hilang. Kerana masalah kemarau yang pumpnya itu tidak boleh kita ambil air sungai daripada Sungai Kelantan tu kerana dia tak cukup panjang. Walaupun diluluskan oleh Menteri Keuangan iaitu Perdana Menteri sebanyak 20 juta ringgit dengan segera, tapi nak membuat itu dia mengambil masa. Jadi perkara infrastruktur ini cukup penting. Saya sebut tadi, walaupun perbelanjaannya mungkin tinggi, tapi ia perlu untuk kepentingan 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Selain daripada bantuan-bantuan one off yang terus diberikan, itu kita beri memanglah, itu tanggungjawablah. Tapi yang lebih penting membina infrastruktur itu walaupun mahal, tapi penting untuk food security pada masa yang akan datang. Dijangkakan peruntukan itu mungkin akan lebih bertambah berbanding 6.17 bilion ringgit pada tahun lalu. Ini kita akan tanyakan pada Datuk Seri seketika nanti dan kita akan berehat seketika semuanya dalam Naratif Khas.
kuda pasu ini bermaksud memacu kuda. Orang-orang Bajau Sama memang terkenal dengan ketekasan menunggang kuda. Inilah saya aplikasi ke dalam tarian kuda pacu. Muzik tradisi ini juga menjadi muzik latar untuk mengiringi tarian kuda pacu. Nilai warisan tarian kuda pacu etnik Bajau Sama haruslah diwarisi oleh generasi muda agar mereka dapat mengenali dan meneruskan warisan etnik mereka. Tarian tradisi adalah salah satu cara yang efektif bagi kita untuk memelihara warisan kita. Mewarnaimu hanya di TV1. Ayo bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Sayangi Sabah pada 18 hingga 20 Oktober 2024 bertempat di pekarangan Kompleks Sukalikas, Kota Kinabalu. Pelbagai perkhidmatan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, karnival kerjaya, jualan madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman sesawang Malaysia Madani. Masuk 500, besok dapat RM5,000. RM5,000 besar tu. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Jadilah pelabur yang bijak. Jangan melabur dalam sesuatu yang indah kabar dari rupa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. 2025 will be a momentous chapter for ASEAN, rich with significance and promise. Will mark the 10th anniversary of the ASEAN Community founding, a milestone in our collective journey. Malaysia has chosen the theme inclusivity and sustainability. It reflects our aspirations for shared progress, ensuring that no one is left behind. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. On behalf of the government and people of Malaysia, I look forward to welcoming you all. Selamat datang ke Malaysia. Thank you. 2025 will be a momentous chapter for ASEAN, rich with significance and promise. Will mark the 10th anniversary of the ASEAN Community founding, a milestone in our collective journey. Malaysia has chosen the theme inclusivity and sustainability. It reflects our aspirations for shared progress, ensuring that no one is left behind. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. On behalf of the government and people of Malaysia, I look forward to welcoming you all. Selamat datang ke Malaysia. Thank you. Kepengurusian ASEAN pada tahun 2025. Malaysia bakal menjadi pengurusi ASEAN bagi tahun 2025 dan penyerahan kepengurusiannya sudah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di Laos tempoh hari. Datuk Seri, kita tadi ada bercakap berkenaan tentang jenis-jenis tanaman yang popular dan mendapat ruang ekspor dan juga import yang dikatakan lumayan, khususnya di peringkat tempatan dan juga peringkat global. Nenas, jagung, pelbagai lagi, termasuk durian juga mempunyai pasaran yang meluas. Datuk Seri tertarik untuk kita bercerita berkenaan durian dan juga pasaran durian itu sendiri, kerana bukan hanya penanaman buah-buahan itu yang boleh dijadikan produk, tetapi agro pelancongan, dusun-dusun tempatan juga kini dijadikan suatu produk pelancongan untuk lawatan dan sebagainya. Jadi apakah ini usaha yang sedang difikirkan dan dirancangkan oleh KPKM untuk tahun-tahun mendatang, Datuk Seri? Ya, satu perkara yang kita menyangka tapi tidak menyangka sebegini rupa, iaitu durian. Di mana
durian telah diekspor ke luar negara, durian beku, durian dalam bentuk bubuh dalam plastik dan sebagainya telah lama. Tapi durian segar baru diekspor ke negeri China dan hari yang berkenaan Menteri Pengangkutan melepaskan kapal terbang kargo ke negeri China bawa durian dan saya pula menyambut durian segar itu di China, di Hinan. Satu kapal bawa durian. Ya, satu kapal dan dia semua kargo durian. Dan sambutan yang diberikan oleh rakyat China tentang durian Malaysia ini amat mengherankan kita. Sebiji durian di supermarket di China boleh dijual sehingga RM350 sebiji. Dan mereka income yang tinggi, mereka boleh beli durian itu. Dan perniagaan durian ini memanfaatkan 63,000 lebih pengusaha durian di seluruh negara. Tapi saya nak sebut di sini, kebanyakan Bumi Putra, khasnya orang-orang Melayu, menanam durian dalam bentuk tradisi. Sedikit saja dalam bentuk perusahaan. Tapi rakyat kita kaum Tionghoa menanam durian dalam bentuk perusahaan. Dan mereka banyak menjadi jutawan dengan durian ini. Tidak terlewat untuk kaum Bumi Putra membuat secara besar-besaran pada masa akan datang. Sebab pasaran di negeri China untuk 6-7 tahun akan datang tidak ada masalah. Saya yakin yang merasai durian Malaysia itu, Musang King ke, Blackthorn ke, apa nama sekalipun, tak sampai pun 5% rakyat China yang dapat merasainya. Banyak lagi. Di bandar-bandar kecil, bandar kecil di sana penduduk 2-3 juta, belum melihat dan belum merasai durian Malaysia. So kalau nak diusahakan daripada sekarang, yang nak buat secara besar-besaran, ataupun 5 ekar katalah, 5 ke 20 dan sebagainya. Kalau ada wang simpanan dan sebagainya, kita harap mereka dapat usahakan. Sebab ianya boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan pada masa yang akan datang. Sebab kita lihat perkembangan ekonomi di negeri China dan keupayaan mereka berbelanja, itu baru China, belum lagi lain-lain negeri. Dan kita nampak durian ini menjadi satu perniagaan baru yang hebat. Menjelang 2030, kita jangka lebih kurang 2 bilion nilai durian yang akan diekspor ke negeri China. Tak usah jauh di Singapura pun. Singapura, China dan Singapura kita pergilah. Di Gelang itu duriannya ada sepanjang tahun. Semua itu daripada Malaysia dan juga daripada Thailand dan negeri jiran yang lain. Jadi dia adalah satu pasaran baru, perniagaan baru yang kita nampak. Dan dia juga satu agrotourism, seperti di balik pulau. Banyak pelancong-pelancong turun di berbayar lepas. Kemudian dengan bas mereka pergi ke balik pulau hanya untuk makan durian dan melihat pokok dan berjalan-jalan di situ. Dan juga dibuat juga sekarang di kawasan Pahang, di Raub dan juga di Johor. Jadi agrotourism ini satu suasana baru yang kelihatan muncul dan ianya mendapat sambutan. Sebab manusia kadang-kalanya dia duduk kerja di bandar, dia tengok hari traffic jam, kereta, asap dan sebagainya. Dia nak juga keselesaan. Nak rasa makan durian. Nak rasa makan durian, nak tengok lembu, nak tengok air mengalir dan sebagainya. Macam di Kundasang, tempat ternakan lembu itu. Memang agrotourismnya cukup hebat sekali. Itu juga di Johor saya lihat beberapa tempat. Agrotourism ini menjadi tarikan. Di samping dia jual buah-buahan, dia juga dapat keuntungan dengan jualan makanan yang lain. Dan kadang-kala ada tiket pula untuk masuk dan sebagainya, mereka bayar. Sebab saya kata tadi, selagi kehidupan bandar ini yang begitu sesak, family kebanyakan nak mencari ketenangan. Di antaranya mereka pergi kepada agrotourism. Dan sebab itulah pihak bank kita, Agrobank, memang sedia membantu kalau mereka nak membuka Agrobank dengan satu usaha yang gigih. Kita nampak ianya mendapat sambutan. Begitu juga ada di Kedah, di Perlis, di semua tempat lah. Soal agrotourism ini memang satu tarikan baru lah. Kalau dulu orang nak lihat buah-buahan, makan, orang pergi ke Cameron Highland. Walaupun dia jauh tapi orang pergi. Tapi sekarang dia berada di mana-mana.
soal agrotourism ini. Ini satu attraction baru yang boleh diceburi oleh rakyat. Ya. Apa terdapat insentif khas bagi pengusaha-pengusaha ternakan, tanaman dan juga usahawan seperti itu untuk diberi? Dia usahawan muda misalnya kita boleh membantu mereka dengan wang permulaan. Baik. Lebih kurang RM20,000. Tapi kalau yang nak membuat usaha yang lebih besar, kita ada pinjaman mudah daripada Agrobank. Baik. Memanglah kita nak berniaga, kita kena ambil risiko, kena berusaha. Sebab kita lihat orang-orang Tionghoa, bukan kebanyakan lah, hampir semua mereka mengambil pinjaman. Oleh itu mereka terpaksa bekerja kuat untuk membayar pinjaman bank dan sebagainya. Kalau kita bergantung kepada geran kerajaan, kadang-kalanya geran ini dia ambil mudah sebab ianya tak perlu dibayar. Maka kita lihat setahun, 2 tahun, dapat hasil sekali, 2 kali, tutup perniagaan mereka. Sebab itu kalau yang buat pinjaman itu, dia kena usaha. Sebab kalau dia tak bayar, dia boleh dibankruptkan. Jadi usaha itu yang kita lihat orang Tionghoa sanggup meminjam di Agrobank, datang memohon kepada saya minta 5 juta untuk buka satu ladang. Datang seorang lagi pula nak minta 7 juta untuk satu ladang. Kita kata bolehkah bayar ni? Dia kata boleh. Kalau selepas 5-6 tahun, 7 tahun dapat hasil, mereka boleh tampung segala bentuk kalau mereka buat pinjaman-pinjaman lain untuk mereka hidup semasa hasil belum diperolehi itu. Sebab itu kita lihat mereka berjaya. Bumi Putra juga boleh berjaya. Saya lihat ada beberapa orang yang saya boleh sebut nama di sinilah yang terlibat dalam perusahaan durian ini. Dan kita harap dah ada kesungguhan kepada keluarganya untuk menyambung supaya dia dapat menjadi seorang yang pengusaha durian yang boleh memanfaatkan kepada petugas, pekerja dan kepada keluarga itu sendiri. Ya. Datuk Seri, di sebalik peruntukan yang bakal diterima oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk Belanjawan 2025, kita sedia maklum peruntukan yang akan diagihkan kepada setiap agensi dan jabatan di bawah kementerian. Setiap agensi dan jabatan itu mempunyai fungsi dan peranan. Jadi bagaimana untuk meningkatkan daya fungsi setiap jabatan dan juga agensi tersebut supaya dapat merancangkan bukan saja pembinaan dari segi pertanian yang lebih mampan dan juga untuk teknologi pertanian yang lebih berdaya saing supaya hasil pertanian itu akan dapat diterjemahkan melalui output yang lebih baik. Ya, melalui bantuan, bimbingan dan kerjasama daripada Jabatan Pertanian, daripada DOF, Department of Fishery, dan daripada LPP. Sebenarnya dah ramai juga yang telah berjaya. Dan kita lihat dalam bidang aquaculture. Sekarang ini kita alhamdulillah sudah menghampiri SRR capai. Bahkan kita mula mengeksport ikan secara agak lebih besar sekarang ni. Terutama permintaan kalau penternak aquaculture yang dibuat sangkar dalam laut dan sebagainya. Mereka ekspor ke Singapura, ke Taiwan, ke China, ke Jepun. Begitu saja ikan talapia dan sebagainya. Talapia dalam bentuk filet memang menjadi satu kegemaran di luar negara. Jadi kita nampak aquaculture ini sudah sampai ke peringkat yang agak memuaskan. Bukan dah sempurna, tapi agak memuaskan. Yang saya sebut tadi, yang kita masih tertinggal jauh, iaitu bahagian ruminan, ternakan. Tapi aquaculture bukanlah kita kata kita dah puas, tidak. Tapi dia dah capailah apa yang kita kendap. Dan ada anak muda kita yang terlibat dalam aquaculture ini, ternakan ikan keli dan juga talapia dan pembenihan dijual juga anak-anak itu. Memang dia agak berjaya. Dan kita minta anak muda ini membimbing orang lain pula. Dan kita kerjasama khasnya dengan KPKM, dengan Kerajaan Selangor dan Jabatan Perikanan supaya dapat kita membantu usahawan-usahawan seperti ini. Ini yang kita nampak menggalakkan sekarang ini. Adapun nenas kita tengok memang dia berkembang sekarang dan dia muncul satu tanaman baru yang hebat di Sarawak. Di Miri dan sebagainya, mereka nak usahakan untuk membuat benih pada tahun depan sekurang-kurang 20 juta anak benih baru.
untuk disebarkan. Jadi Sarawak kita nampak potensi yang cukup besar hal perusahaan nenas ini. Ya. Yang saya dah sebut dah dulu, bawang. Bawang sekarang ni memanglah harganya agak turun karena satu memang keadaan di India barangkali lepas pilihan raya dan sebagainya bentuk kerajaan, dah harga bawang agak turun. Ya, tapi boleh naik juga. Tapi dia boleh naik bila-bila masa. Mengikut kepentingan negeri itu. Macam kita lah, kalau kita rasa terdesak, kita tak ekspor bahan-bahan kita. Itu kita gunakan dengan rakyat terlebih dulu. Ya. Itu juga hak mereka. Walau bagaimanapun kita kena buat persediaan. Sebab itu peringkat pembenahan sekarang ni bawang memang diusahakan di Perak, di Seberang Perai, di Perlis, di Kelantan, dan tahun depan dia akan dijadikan tanaman. Dan kita harap dapat kita selesaikan masalah sekurang-kurangnya bawang kecil. Walaupun soal harganya kita tidak tahu lagi berapa, tapi bila ada bawang kecil tempatan, ada bawang daripada import, rakyat boleh buat pilihan. Ya. Yang pentingnya kita terpaksa cari jalan kurangkan import bahan makanan ini kerana terlalu tinggi. Kita mengimport lebih 70 bilion, kita ekspor baru di sekitar 40 bilion. Ya. Mesti gap itu kita usahakan dengan memperbanyakkan ekspor. Supaya ekspor itu kalau dapat satu ketika nanti kita seimbang, itu sudah cukup memadai. Ya. Import tetap perlu kena import sebab ada barang makanan yang tak sesuai ditanam di sini. Tapi itu kita kena import lah. Tapi yang boleh tanam di sini, yang boleh diekspor pula, itu dapat penyeimbangan antara import dan ekspor barang makanan ni. Ini yang ditekankan selalu dalam mesyuarat kami, dalam tekanan oleh Perdana Menteri sendiri, berulang sebut soal jangan kita teruskan import bahan makanan yang terlalu Soalnya tinggi. Datuk Seri, merancangkan pengeluaran dan output, apakah ada inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan dalam merancangkan bantuan dari segi mekanisasi dan otomasi? Ini saya nak tanyakan bersama dengan Datuk Seri seketika nanti. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Mari. Nak royak bui korek Kelantan, weh. Selamat pagi Malaysia. Aku lokasi seterusnya. Saksikan SPN Eto Bali secara langsung dari Dihru Relah, Pasir Putih, Kelantan pada Sabtu 19 Oktober 2024. SPN Bacok pula akan bersiaran secara langsung pada Ahad 20 Oktober 2024 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan, Bacok, Kelantan. Bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ni baru yolo. Pakai mari ramai-ramai lah deh. Jadi sebut dunia. Saksikan Debaran Anugerah Seri Angkasa 2024 Sabtu 19 Oktober 9 malam dibawakan secara langsung dari Studio M1 Angkasa Puri Kota Media bersama-sama pengacara Sean Lee dan Fiza Frizi. Anda bakal dihiburkan oleh barisan artis tanah air seperti Hel Husaini, Nadira dan Dania. Debaran Anugerah Seri Angkasa 2024 Dunia Ria di TV2. Tutup tingkap dan pintu untuk kekal dingin dan lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Selamat datang ke portal Ihsan Madani.
Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sara hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sara hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama. Bersua kembali naratif khas pada malam ini. Pra-Belanjawan 2025 malam ini kita mendapatkan respon daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Datuk Seri, tadi kita bercerita usaha yang dilakukan dan juga insentif ke arah memperkasakan automasi dan mekanisasi. Ini juga dikaitkan dengan reformasi beras dan juga padi. Apa yang dilaksanakan pada ketika ini untuk reformasi itu mencapai hala tuju dan juga tujuannya, Datuk Seri? Ya, reformasi industri padi kita cuba lakukan setelah kita dan masih lagi berusaha membuat libat urus dengan berbagai pihak. Begitu juga pandangan daripada kementerian lain khasnya KPDN dan juga yang membuat penyelidikan selama 8 bulan. Mereka telah bentangkan kepada kita soal gabungan itu supaya kita dapat memerhatikan bagaimana ke arah membuat satu pendekatan baru hal padi ini. Bab beras ini kita ni, padi kita cukup hanya untuk 21 juta rakyat. Kita ada rakyat lebih kurang 30 juta campur dengan pendatang dan sebagainya. Maka lebih daripada 10 juta rakyat lagi orang yang ada di Malaysia ini perlu beras. Oleh itu soal nak berusaha supaya mencukupkan beras ini adalah satu usaha yang paling tinggi, berat, rumit, tapi kita kena lakukan. Dan ianya juga kepentingan untuk 230,000 pesawah serta keluarga mereka. Ini perlu diambil kira. So sebarang perubahan yang nak dibuat, mesti yang pertama keterjaminan terhadap petani itu sendiri. Dan barulah kepada orang ramai pengguna. Dan juga semua kena berada dalam keadaan boleh terimalah, termasuk pengilang, pengedar dan sebagainya. Jadi bukan satu perkara yang senang. Untuk perkara itu dapat dilaksanakan, kita cuba kali ini membuat task force dalaman. Iaitu dengan menggabungkan semua agensi penguatkuasa yang ada dalam Kementerian Pertanian supaya digabungkan dan buat satu task force untuk supaya kita nak lihat setakat mana tuduhan atau yang mengatakan beras campur itu. Kalau ianya wujud, kenapa? Dan bagaimana nak atasinya? Perkara itu kita kena bincang lebih halus termasuk dengan beberapa kementerian yang lain supaya kita dapat memberi keselesaan kepada semua pihak. Bila disebut keterjaminan makanan, satu perkara itu kita kena cukup ada di Malaysia. Yang kedua, keterjaminan ini mestilah bila beras itu mesti ada dalam pasaran. Ramai tanya Datuk Seri kenapa beras tempatan sukar. Itu yang perlu nak sebut di sini. Kalau disebut misalnya dalam FAO, Food Agriculture dan Organisation di bawah Bangsa-Bangsa Bersatu, meletakkan di Asia ni negeri yang paling tinggi food security ialah Singapura. Singapura ada tanam apa? Artinya apa yang diperlukan oleh rakyat ada di negeri itu, khasnya makanan. Kita pun begitu, berasnya ada. Campur import dan sebagainya. Yang pentingnya kita nak ada beras tempatan. Oleh itu soal beras putih dan sebagainya sekarang ini kita nak buat pembahagian tugas itu, iaitu hal padi sekarang ni kita nampak bahagian pembangunan industri.
ketuanya sama dengan Kawas Selia Padi. Dalam perbincangan kita nak pisahkan supaya satu topi ini menjadi dua topi. Baik. Supaya berlaku check and balance. Begitu juga wakil kerajaan dalam Bernas mesti lebih aktif dan melaporkan kepada menteri dan kementerian setiap ketika apa yang dibuat oleh Bernas, adakah ikut peraturan perjanjian, adakah ianya itu boleh manfaat kepada rakyat semua, akan kita bincang secara yang lebih hebat. Oleh itu sama badan-badan dalam kementerian ini, dalam MAKI, DOA, DBA, DOF, FAMA, LKM akan bekerjasama. Semua termasuk penguat-penguat kuasa ini digabungkan dan kita akan cuba cari bukan penyelesaian, cadangan yang terbaik selepas itu kepada kerajaan untuk kita bertindak ke arah keterjaminan makanan. Sematulah saya sebut tadi, hal beras putih tempatan, beras import, dan sekarang harga beras putih import agak menurun sedikit harganya. Dan kita harap di pasaran janganlah mereka mengekalkan harga jualan seperti yang ada sekarang, kerana dia mesti mengikut pasaran. Tapi bagaimana nak survive industri padi ini, ini perlu kepada penyelesaian, dan task force ini akan memberi cadangan-cadangan yang lebih baik termasuk kepada Kementerian Keuangan dan Perdana Menteri untuk kita laksanakan. Kita nantikan apa mungkin peruntukan yang akan dituruskan dan juga diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk Belanjawan 2025. InsyaAllah mungkin lebih banyak berbanding tahun sebelumnya, itu tidak tahu, sehingga pada tarikh 18 Oktober 2024 pada hari Jumaat ini. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri bersama kami pada malam ini. Terima kasih Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberikan wang untuk kita membawa gambaran pra-belanjawan 2025. Dengan itu kita tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Kita jumpa Jumaat nanti.